Saya Khairul Karim, mewakili keluarga saya daripada Kota Tinggi. Firstly, tahniah kepada semua pelajar. Kami bacaan dalam solat, rakan seperjuangan saya semua. Akhirnya sampai sudah kita di sini di perhentian pertama. Setelah berbulan-bulan lamanya kita melayari bahtera ini bersama-sama. Bahtera yang dikenali oleh seorang nahoda yang cukup cekap mengemudi kapal ini. Nahoda yang sentiasa peka dan sentiasa memastikan tiada seorang dari kita pun yang tercicir dan tenggelam. Alhamdulillah. Akhirnya kita semua tiba di destinasi ini. Di sepanjang pelayaran ini banyak yang telah saya pelajari. Yang pertama sekali, sesal, penuh penyesalan. Sesal bukan kerana apa, kerana bertahun-tahun lamanya saya lalai dalam solat. Dengan bukunya bacaan saya sampai merosakkan makhraj huruf. Mungkin saja makna dalam solat saya sekali. Ditambah pula dengan tidak faham langsung apa yang saya baca dalam solat selama ini. Saya sering tidak khusyuk dan lalai dalam solat. Saya sedar sekarang mengapa. Saya tidak merasakan Allah di depan saya. Saya tak dapat rasa. Saya lalai. Tapi setelah sering dinasihati oleh Ustaz supaya rasakan Allah depan kita ketika solat, Alhamdulillah, solat saya lebih khusyuk sekarang. Dan saya rasa saya sekarang sering rasa berdebar-debar setiap kali solat. Berdebar macam takut. Saya rasa takut sangat. Yalah, Allah depan kita, takut. Jadi mau tak takut Allah depan kita. Saya sering takut persembahan saya ni buruk seperti dulu, seperti sebelum-sebelum ini. Saya tak ingin lagi. Kini solat saya lebih manis dan lebih berisi. Sebab setiap perkataan yang saya baca, saya faham. Subhanallah, Alhamdulillah. Saya mengalu-alukan pada semua umat Islam, anak bangsa saya yang belum sertai kursus ini, janganlah lepaskan peluang ini. Upgradekanlah solat anda selagi anda ada peluang. Kerana kita dah kesuntukan masa. Sebenarnya dah sebenarnya dah 2 tahun ibu saya yang juga ayah saya, dialah ibu, dialah ayah, doa agar kita didatangi seorang guru mengajar kami solat dengan betul, perbetulkan dan perbaikikan solat kami. Tapi kami berusaha mencari kelas solat ke sana kemari sampai ketuk rumah ustazah untuk mengajar kami solat. Rupanya jodoh kami di sini. Beribu-ribu batu jawanya. Allah pertemukan doa ibu saya di sini rupanya. Di sini ada sikit saya pembakar semangat dari saya dan keluarga. 3 perkara yang tidak sepatutnya dijadikan alasan untuk tidak menghadiri kursus ini. Pertama, jarak. Seperti mana yang anda maklum, setiap minggu kami drive all the way daripada Kota Tinggi sampai sini. 2 hours drive 2 hours drive pergi, 2 hours balik. Jadi 4 jam atas jalan. Keluar rumah dengan baju bergosok, tudung bergosok, tapi sampai sini semua dah ronyok. Yalah, 2 jam dalam kereta kan. Tapi kami tetap bersyukur kerana Allah pemudahkan kerja kami, perjalanan kami. Pinjamkan kami kenderaan untuk memudahkan perjalanan kami. Tak perlu turun naik bas. Jadi harap jarak tu jangan jadikan alasan lah untuk awak tidak hadiri kelas ni. Nombor 2, wang RM100 untuk satu modul tidak mahal. Tidak mahal. 5 hingga $500 untuk habiskan kursus ini pun tetap tidak mahal. Dan anda tidak akan rugi kerana ini ilmu akhirat. Ilmu yang bukan untuk kita pakai 1-2 hari, tapi hari-hari sampai kita mati. Saya sekeluarga bukannya anak datuk, bukannya orang kaya. Tapi kami pun kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Tapi Allah tu sentiasa pemurah kan. Jadi janganlah jadikan wang sebagai alasan untuk tidak hadiri kelas ini.
Dan ketiga, kesihatan. Adik saya seorang peserta dalam kursus ini juga, Kaizur Abdul Karim. Dia adalah pesakit terminal disease, telah memikul penyakit ini selama 2 tahun. Dengan sakit, dia turut serta kursus ini. Dan dia jugalah driver kami. Driving license saya terhad dekat Malaysia saja. Saya tak boleh bawa sampai Singapura. Jadi dialah yang drive kita ke sini. Jadi selama dia sakit ni, dia tetap tabah. Dan dia yang drive kami ke sini. Yang kemarin, masa dia masuk hospital seminggu, after 1 week dia keluar. Dengan tangan dia berbalut juga, dia drive kami ke sini. Jadi apa yang saya nak ingatkan di sini, kalau setakat demam semua JPK lah rugi kalau tak hadiri kelas ni. Tapi kalau sakit teruk sangat, janganlah. Dan satu lagi, adik saya sampaikan salam dia kepada semua. Dia masih berada di hospital semenjak 2 minggu lepas, belum keluar lagi. Namun dia juga berpesan kepada semua, teruskan perjuangan untuk agama. Kalau tidak, kita siapa lagi? Dan doakanlah agar dia cepat sembuh, InsyaAllah. Akhir kata dari saya, Ustaz selalu pesan kita, dia tidak take credit for any pujian. Di sini saya ingin memanjatkan setinggi-tinggi syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Segala pujian kepada Allah. Terima kasih ya Allah kerana Kau telah mencipta insan mulia, pejuang hebat, Ustaz Zulkifli Bachik bersama bala-bala tenteranya kumpulan Al-Tatib. Terima kasih banyak. Dan seterusnya, kalau di sebelum ni orang jauh, saya ingin orang yang dekat sikit, iaitu adik kita, adik Ishrad bin Abdul Talib. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Muhammad Isyad dan 2 orang adik saya, Muhammad Syihan dan Muhammad Sajahan, bersyukur kerana dapat mengikuti kelas fahami bacaan dalam solat. Sekarang kami dapat memahami bacaan kami setiap kali mendirikan solat dan tidak lagi gopoh. Kami sangat mengharapkan ibadat kami pada bulan Ramadan kali ini lebih baik daripada yang lepas, insyaAllah. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Mama, Abah dan Ustaz Zulkifli. Terima kasih. Terima kasih Muhammad Isyad. Seterusnya, kita majlis ini menjemput Haji Supadi bin Yunus untuk beri sedikit ucapan. Silakan Haji Supadi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala, di mana dengan limpah kurnia serta petunjuk taufik dan inayahnya, maka beradalah kita bersama-sama di hari yang kedua hari yang kedua. Ingat, perkataan ikhlas itu diterima oleh 2 pihak, yang mengajar dan juga yang belajar, barulah diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Ustaz selalu gunakan perkataan ikhlas. Jadi ikhlas itu bukan ditujukan pada seseorang itu, tapi pada semua yang ada di sini. Tentang keikhlasan. Jadi kalau macam Ustaz mengajar, kalau orang yang luar tu belajar tak betul pun tak boleh juga. Jadi dua-dua tu mesti ada, baru diterima oleh Allah SWT.
Itu kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala telah membukakan hati masing-masing untuk menerima pengajaran ini. Kalau dikajikan, tiap-tiap jamaah meneliti dan menghayati pelajaran ini dengan sebaik-baiknya. Pada yang tidak mengetahui akan merapati diri mereka apabila berkata-kata dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah motif ustaz? Dengan tidak secara langsung ia boleh menggugat keadaan jamaah secara realiti atau positive thinking terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh, macam diri saya atau jamaah sealiran, kami telah memperolehi satu hidayah cara mengimani, menghayati dan mewarisi sebagai seorang insan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz sudah menjelaskan tentang pertemuan malaikat Jibril dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu Islam? Apa itu iman? Apa itu ihsan? Ihsan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita tidak boleh melihat akan Allah Subhanahu Wa Taala, sebaliknya Allah melihat apa yang kita lakukan. Amin. Sebagai satu perkataan daripada ayat Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa yang dilumrahkan oleh imam di Masjidil Haram, kalau kita kajikan, akan hanya Engkau kami sembah, dan akan Engkau kami mohon pertolongan. Nadura atau persembahan kepada Allah. Masya Allah. Bolehkah kita sampai pada tahap yang sedemikian rupa yang dilakukan di Masjidil Haram? Bolehkah kita sampai pada tahap ini? Subhanallah. Saya tidak. Tentang hari ini. Akhir kata, saya ucapkan alhamdulillah pada Ustaz yang telah menolong kami ke jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan Allah memberkati dan merahmati kita semuanya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.